Dan sekarang ni mereka sedang menggunakan kaedah yang sama, kaedah pukau. Dia kena pukau kita sekarang ni. Kan? Mereka gambarkan orang-orang yang pertahankan kepimpinan UMNO ni sebagai dedok, sebagai tidak ada pendirian, sebagai jahat dan sebagainya. Itu hinoptis. Kan? Takkanlah orang boleh percaya hutang negara bertrilion, sedangkan jelas angka bank negara keluarkan 686 bilion. Di dalam majalah ekonomi dunia mengatakan hutang kita 686 bilion. Tapi bila kita kena hinoptis dengan dia orang ni, sampai angka-angka ni yang tepat pun kita rasa palsu. Ni Mahdi ni. Mahdi ni tuan-tuan tengok, kalau bercakap tangan dia tu pasal tak? Kalau dia pusing tangan tu, mesti orang kan macam tu. Dia pukau. Pukau hinoptis. Mahdi ni, kalau dia bercakap ni, kalau dia start pegang tangan dia tu, dia dah gulung tangan tu, standby kan. Kacau lah. Mau tunduk dengan dia kan. Itu cerita dia. Bagi saya dah hinoptis, pukau. Mana pilihan raya ke-14 ni mereka pukau. Dia fikir tengok, kalah kita boleh percaya mereka nak bagi tol percuma, nak bagi pendidikan percuma, harga minyak RM1.05 RM50 satu troli barang, Najib turun, UMNO Najib turun, maksudnya UMNO turun, maksudnya kita tak nampak lah UMNO turun. Kita rasa nak turunkan Najib je ni, padahal dapat turun UMNO. Najib turun, UMNO turun, mata wang akan naik. Betul ke mata wang naik? RM4 RM5 ni naik apa? Sekarang ni mereka nak pukau kita lagi. Hinoptis ni, mereka menjadikan fitnah tu sebagai kebenaran. Jaga-jaga tuan. Sekarang ni pun saya nampak tak apa cantik. Tengok, berpecah belah sikit dah. Sebab apa? Kena pukau. Kanda ucu sembang pengkhianat dapat duit. Nampak dah? Kena pukau. Ini semua kena pukau. Dan kita akan sedar bila kita ditindas nanti. Tidak? Abang tengok tuan. Ya, kita kena hinoptis, kena pukau. Kita nak lawan pukau, hinoptis fitnah yang mereka bawa ni bukan senang tuan. Sebab benda ni dia tersusun rapi, tersusun tau. Dan penyebaran dia agak tersusun tuan. Tersusun. Jadi kalau kita nak, tu saya kata, kalau kita nak keluar daripada pukau hinoptis fitnah ni, kita kena pegang perjuangan Abatar. Saya bagi point Abatar. Pegang point Abatar tu. Bila kita rasa keliru apa semua, ingat Abatar. Aku pegang perjuangan Abatar ni. Jadi automatik orang tak boleh hinoptis kita. Kau tengok orang hinoptis kita. Ni satu trik tau. Hinoptis ni satu trik untuk mempengaruhi kita, supaya kita percaya apa yang mereka katakan tu. Pukau, iyalah, kau fikir-fikir macam mana kita boleh kena percaya yang hutang negara bertrilion pada waktu tu kan. Padahal jelas fakta-fakta di peringkat IMF, World Bank, di peringkat bank negara, dalam laporan RMK, hutang negara tak boleh sorok tuan-tuan. Kita tekan saja dekat ada meter dia tu, meter hutang keluar, debt meter keluar. Tapi pada tu orang percaya yang hutang negara bertrilion tu. Satu Mahdi punya pukulan tu. Yang kedua tu, dia kata aset-aset negara telah dijual Najib, dah tak ada aset dah. Pada aset bertrilion ada tuan-tuan. Tapi orang percaya yang aset dah tak ada. Lepas tu segala foreign direct investment yang real tu, pelaburan asing yang masuk, yang bina kilang dan sebagainya tu, dianggap sebagai Najib, UMNO telah menyerahkan, menjual tanah kita ni kepada negara asing. Projek macam ACRL dianggap sebagai bailout nak bayar hutang, padahal benda tu penting untuk membangunkan ekonomi di Pantai Timur. Sebab di Pantai Timur ni dia lambat membangun disebabkan
connectivity dia tak ada. Jadi kalau kita nak membangunkan sebuah negeri, okey. Kan? Okey kan? Ni kita nak bangunkan sebuah negeri. Okey, contoh. Apa perlu yang kita buat? Kan? Kita nak jadikan negeri itu sebagai negeri hub industri. Contoh Kelantan. Kita nak bangun Kelantan ni macam mana? Kan? Nak wujudkan peluang-peluang pekerjaan di Kelantan ni macam mana? Macam mana kita nak buat? Kita kena tarik pelaburan asing dan tempatan masuk ke negeri Kelantan. Jadi perkara pertama, untuk kita menarik pelabur-pelabur asing dan tempatan masuk ke negeri Kelantan, kita kena ada connectivity dengan pelabuhan. Kan? Mana kos pengangkutan yang paling rendah dan jangka masa yang pendek. Betul. Maknanya tindakan Barisan Nasional dulu mewujudkan ECRL, bermula di Tumpak dan berakhir di Pok Klang. Betul. Dan fungsi ECRL sebenarnya 80% untuk mengangkut kontena industri. Mana tak langsung bila ada ECRL, automatik akan masuk pelaburan di negeri Kelantan. Dan di sana ni ada tenaga kerja yang cukup. Nampak tak? Kalau kita tak ada buat connectivity, tak buat lebuh raya, tak buat landasan ECRL, macam mana kita nak tarik pelaburan tu masuk ke negeri Kelantan? Sampai bila-bila pun Kelantan tak akan boleh menjadi negeri yang maju. Sebab walaupun ada tanah yang subur, tanah lapang yang banyak, ada pekerja profesional, tenaga mahir, supermahir dan pekerja am, tapi kita tak boleh majukan Kelantan sebab tak ada connectivity dengan pelabuhan. Ini cerita dia. But kalau contoh macam Kedah, kita ambil Kedah yang Sanusi duk bangga sekarang ni lah. Dia sebenarnya Sanusi tak buat apa-apa pun. Sanusi cuma kutip hasil daripada usaha orang lain. Yang membangunkan Kedah tu, mewujudkan Kedah sebagai hub pelaburan yang kedua terbesar di utara ni adalah Barisan Nasional Kedah pada tahun 1960-an dulu. Bersama dengan kerajaan pusat Barisan Nasional dan JICA daripada Jepun. Taman Industri Berteknologi Tinggi High Tech Kulim. Sebagai persediaan. Pasal di Kedah ni, daerah yang paling hampir dengan pelabuhan Pulau Pinang ni adalah Kulim. Tapi kita kena ambil masa yang panjang. Sebab selagi tanah-tanah kosong industri di kawasan berhampiran pelabuhan Pulau Pinang, di Pulau Pinang belum dipenuhi oleh pelabur-pelabur asing, selagi itulah Kulim High Tech akan dapat sikit pelaburan.